Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita telah berjaya menempuh Ramadan yang ke-17 bersamaan dengan Nuzul Quran. Tapi Nuzul Quran tu seperti saya beritahu semalam, hadis dia tak pernah kuat. Sebabnya yang kita tahu, yang sahih dia, Al-Quran ni diturunkan pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan kalau ikutkan malam, hari ni malam ke-18. Tinggal lagi 2 malam lagi untuk kita menempuh 10 malam terakhir. Dan kita ni actually dah hampir dah melepasi fasa kedua. Bukan fasa 2 PKP, tapi fasa kedua bulan Ramadan. Kita dah start separuh masa kedua bulan Ramadan dah. So sekarang ni adalah masa untuk kita push all out. Dan lepas habis je bulan 30 bulan Ramadan ni, 30 hari bulan Ramadan ataupun 29, so Allah punya offer dah habis dah. Nak tunggu offer baru ni kena tunggu Ramadan tahun depan. So macam kita kalau orang buat promosi baju raya, promosi untuk bulan tu, mesti semua kelang kabut nak beli baju raya, tak tak? Macam itulah juga macam bulan puasa, bulan Ramadan sekarang ni, Allah offer kita macam-macam offer. Kita buat pahala macam ni, Allah lipat gandakan pahala kita. Tapi kita tak berebut pun. Itulah benda-benda akhirat ni Allah tak zahirkan. Seandainya Allah zahirkan, semua orang akan berebut-rebut untuk buat kerja tu. Dan jika Allah zahirkan semua amalan, contoh macam solat berjemaah, sekarang ni mesti berebut-rebut juga orang nak pergi sembahyang jemaah dekat masjid walaupun tengah PKP. Okay, so hari ni seperti saya dah bagi tahu dekat WhatsApp story, yang hari ni saya berbalik, Alhamdulillah. Baru je sampai ke bumi Pulau Pinang pukul 6.30 petang tadi. Dan selepas 5 tahun ulang-alik Sarawak Pening, kali ni punya pengalaman sangatlah dahsyat. So disebabkan pengalaman ni dahsyat sangat, saya tergerak hati nak share dengan you all. Okay, dan seperti you all tahu, semalam saya dah beritahu dah yang hari ni kemungkinan saya akan balik. So Alhamdulillah saya dapat balik. Dan macam mana malam semalam saya tak pasti, tiba-tiba hari ni saya balik. So saya nak cerita dia daripada starting lagi, dari awal, iaitu pada lebih kurang minggu lepas, di mana batch pertama budak Unimas dihantar. Batch pertama student Unimas dihantar pulang. And then dah student Unimas dihantar pulang tu, masa tu lepas Menteri Kementerian Tinggi tu, bukan MKN beritahu yang pelajar-pelajar akan dibawa pulang kan. And then lepas pelajar-pelajar dibawa pulang tu, barulah starting Unimas nak hantar student balik. Okay, and then minggu lepas hari Sabtu ke hari Ahad, saya tak silap, antara Sabtu Ahad tu, batch pertama Unimas dihantar pulang. Lepas tu, masa tu memang siapa yang batch pertama ni, memang nampak macam mudah tau. Dia dapat call, lepas tu suruh packing baju. Hari lusa tu dah balik. Tak tahu ada orang ada screening ke, ada swab test ke apa ke. Tapi memang nampak macam smooth, tak ada lah teruk sangat macam kami yang lain-lain ni. And then batch kedua, diorang dapat call hari Ahad. Ingat diorang dapat call hari Ahad. And then hari Selasa petang diorang buat screening dekat Unimas, semua naik bas pergi Unimas. And then hari Rabu baru balik. And then kami batch ketiga budak Sarawak. Budak Sarawak hari Jumaat. Bayangkan budak Sarawak yang kat Sarawak ni tak diberi keutamaan pula. Yang balik awal patutnya, rasanya patut batch pertama tu depa lah kan. Sebabnya depa tu
duduk kat situ, senanglah nak balik. Dan duduk dalam negeri yang sama, tak payah nak naik flight ke apa ke. Ada lah yang kena naik flight tu, contoh macam nak pergi Cebu, nak pergi ke Bintulu, Miri tu. Tak pastilah, kalau tak silap dah naik flight lah kot sebab jauh perjalanan. And then Borneo, lebuh raya Borneo tu tak tahu sampai bila nak siap. Daripada Asasi duk sembang lah pasal Borneo punya highway tu, sampai sekarang dah ambil master, dah grad, dah ambil master pun tak siap-siap lagi. Memang orang cakap mestilah ambil masa lama. Tapi kalau you all tengok bangunan untuk highway dekat belah-belah highway yang nak buat dekat belah Pantai Timur tu, tak ada lah makan sampai lama sangat macam ni. Okay, cakap pasal pengalaman hari ni, macam mana dia balik. Okay, lepas batch Sarawak hari Jumaat balik, kami yang lain-lain ni sendu lah dekat college. Kami tak tahu bila kami boleh tau. Dia lain, beza macam sebelum-sebelum ni. Kita tahu bila final exam kita, lepas tu kita boleh tahan tau. Bertahan 2-3 hari lagi. Tapi untuk balik kali ni, tak tahu bila. Itulah masalah dia. Tak tahu bila nak balik. Dia macam menanti tapi tak tahu penghujung. Faham tak? Contoh macam orang janji dengan kita, aku nak bagi kau RM10. Lepas tu kita tunggu lah. Bila nak bagi RM10 ni? Tunggu. Sampai ke sudah tak bagi pun RM10. Macam tu lah lebih kurang kami ni. Kami dikatakan, okay, 2-3 hari lagi kami akan balik. Ni cerita-cerita orang lah. Kami dengar daripada orang ni, orang tu. Lepas tu semua cakap macam, okay, kali ni 2-3 hari nanti balik. 2-3 hari balik. Sampailah batch yang Sarawak tu balik. Kami dah macam dah patah hati. Bila nak balik ni? So rasanya macam tak balik-balik. Memang sedih. And then masa hari Sabtu. Sekejap. Okay, Jumaat malam. Dan Jumaat pagi tu budak-budak Sarawak balik. Jumaat pagi tu juga kami ada screening. Screening ni melawak sikit ni. Lepas tu malam tu pun kami tak dapat call, tak dapat apa langsung. So esok pagi lepas subuh tu baliklah bilik. Balik tengok roommate dah bungkus dia punya baju, dia punya ni, dia balik Kelantan. Masa tu macam patah hati ke lah. Sebabnya kami cakap, kalau jadi apa-apa kita balik sekali lah. Kalau apa-apa pun sedih lah. Kalau aku balik awal kau tinggal, mesti sedih kau. Kalau kau balik awal aku tinggal, sedih lah aku. Lepas tu tak boleh buat apa lah. Sebabnya kami bukannya boleh decide siapa nak balik dulu. So dia balik Sabtu pagi tu, dia diam lah. Zik, aku nak balik hari ni. Lepas tu dia beritahu lah. Dia dapat call pukul 11.30. Bayangkan dia dapat call 11.30. And untuk balik esok pukul 9 kena tunggu dekat Dewan Terbuka College Rough lah. So tak boleh buat apa lah kan. Redoi lah. Memang bye-bye roommate. So dia pun balik. So sepanjang hari Sabtu tu memang patah hati lah. Memang tak ada mood. Kalau you all tengok balik hari Sabtu punya sharing, dia macam hambar. Sabtu punya sharing semalam lah kan. Semalam punya sharing tu macam tak prepare pun actually. Kalau tengok memang tak prepare. Memang bantal lah. Sebabnya baru lepas join kelas Dr. Rizal tu. And then promote balik. Bukan promote, just cakap balik apa benda yang Dr. Rizal cakap. Dia tak ada preparation pun. Kalau tengok balik lah semalam punya sharing. Semalam punya sharing tu sebenarnya tengah patah hati tu. Sebabnya tak tahu bila nak balik. Sebabnya kawan-kawan semua lain dah balik dah. So, tapi yakin tau. Walaupun tak tahu bila balik. Tapi yakin sangat hari Ahad ni hari orang Pening kan balik. Sebenarnya dengar ura-ura macam tadi awal-awal tu. Dengar ura-ura orang nak balik kan. Yang budak utara akan balik hari Ahad. Dengar cerita orang lah. So balik juga kemas baju hari Ahad malam tu. Okay, kemas baju hari Ahad malam tu. Kemas. Lepas tu macam kawan roommate dapat call pukul 11.30 hari Sabtu tu kan. Hari Jumaat. So semalam tunggulah sampai 11.30. Siapa yang save number tu, yang save nombor saya tu, boleh tengok saya meroyan kat dalam WhatsApp story. Memang geram lah sebabnya tunggu 11.30 tak dapat call lagi kan. Lepas tu ada kawan yang duduk luar. Siapa yang duduk luar ni dia macam tak ada lah dia nak tirikan, tapi dia pun nak
Mereka nak utamakan budak-budak yang duduk dalam college dulu. And then budak luar dah dapat lah masuk dalam group untuk balik ke utara. Yang budak kampus yang duduk dalam college, yang zon hijau ni, tak dapat balik lagi. So memang semalam memang dah patah hati 11.30 tu. Siapa yang kenal saya memang saya tidur awal. Memang jujur cakap saya tidur awal 11.30 tu kira dah lambat lah tu. Lepas tu 11.30 tu tak dapat call lagi, memang patah hati. Lepas tu tutup lah semua lampu, memang sedih. And then pukul dah tidur nyenyak lah. Memang lega, memang nyenyak kan sebab patah hati. Tidur pukul 1 pagi dapat call. Bayangkan you all, 1 pagi dapat call tengah malam dengan patah hati awal-awal tu. So angkat call. Hello, siapa ni? Tak tahu kan nombor unknown number. Hello, okay, saya kamu nak balik ke? Nak balik lah. Saya tulis cakap tu tengah mamai, nak balik lah. Okay, esok pukul dia cakap dah screening belum lah? Dah screening dah. So dia cakap dah screening dah. Lepas tu, okay, esok pagi pukul 7 kumpul dekat Dewan Terbuka. Bayangkan dapat call pukul 1 pagi, kena kumpul pukul 7. Nasib baiklah dapat siapkan. Dah packing awal-awal dah. Memang saja prepare packing awal-awal. Bayangkan pukul 1 pagi dapat call. So tidur balik lah lepas tu. Subuh tu. Tapi lepas dapat call tu memang kejap-kejap terbangun. Takut terlajak tidur kan. Sebabnya esok nak balik kot. Lepas tu kalau bayangkan pukul 7, kalau dia buat pukul 9 kan okey lagi. Lepas subuh dia tidur balik kan. Ni, lepas tu kejap-kejap terbangun. Sampailah sahur tu. Bangun sahur. Lepas tu solat subuh. And bawa lah semua barang-barang tu pergi ke Dewan Terbuka. Okey, tu rintangan pertama pukul 7. Dapat call pukul 1 pagi. Yang kedua pula, kami kena bawa ke, semua student akan dibawa ke Detar. Detar ni Dewan dekat Unimas lah. Tempat kami ambil exam. Ada function semua kat situ. So dekat situ kami lepak kejap. Bukan lepak kejap, lepak lama lah. Mereka panggil nama seorang-seorang untuk confirmation tempat duduk dekat dalam flight. And then bayangkan ada beratus student itu, dia panggil seorang-seorang, dia betulkan tempat duduk seorang-seorang tu. And kami dapat call, NC dapat call beritahu budak Pening punya flight paling last sekali pukul 5 petang. Kami sampai dekat Detar pukul 7, lebih kurang pukul 8. Kami kumpul dekat Dewan Utama Kolej Rafflesia pukul 7 lebih. Kami naik bas pukul 8, tunggu dekat Detar, mereput kat situ sampai pukul 12.45 dekat Detar. And then mereput pula dekat airport sampailah pukul 4.30. Dia mas ni bagus sikit, dia awal sikit dia boarding tadi. Okey, sepanjang dugaan kedua duduk dekat Detar punya lama tu. Bayangkan duduk tak boleh buat apa tau. Duduk kat situ. Penat lah. Lepas tu nak keluar pun, keluar pergi tandas je. Keluar pergi tandas, duduk balik. Duduk lah, lepas tu social distance kan, semua duduk jauh-jauh, 1 meter. Dugaan kedua, sampai ke 12.45 tu, naik bas pergi ke airport. Okey, naik bas pergi ke airport ni bukan benda yang pengalaman baru, di mana kami semua di escort. Okey, bas memang konvoi daripada Unimas tu, lebih kurang berapa belas, 8 buah bas ke, banyak lah bas. Sebab kami ada 3 negeri tadi, Terengganu, Utara, geng Utara ni termasuk Kedah, Perlis, Pening. Lagi geng-geng bahagian-bahagian Pantai Timur sikit. Ada yang geng-geng Pahang sikit lah. Lepas tu, kami konvoi ramai naik bas tu. Bas kami naik tu kan bas Unimas lah. Siapa yang student Unimas tengok ni, bukan bas Unimas yang kami naik tu. Kami naik bas Citylink yang hijau, yang buruk-buruk sikit tu. Kalau ada pengurus Citylink yang tengok tu, minta maaf lah. Yang buruk-buruk sikit lah. Cakap je lah, jujur. And then kami naik tu punya aircon. Maksud dia panas lah dalam flight tu. And kami pun tengah gemuruh nak balik. And takut kena apa-apa ke. And dekat Sarawak pun, dekat Kuching Samarahan tu merah. Kami di sepanjang jalan kami zon merah je.
sampai ke airport. Airport tu melubuk orang keluar masuk daripada luar negara semua. And then masuk dekat, nak masuk dalam airport tu. Okay, kena beratur semua tu lah. Okay, nak masuk dalam airport tu, ada seorang lecturer beritahu, pengetua kolej Cempaka, Sir Hafiz. Okay, dia beritahu apa? Okay, siapa yang suhu 37 dan ke atas, saya akan halang dia masuk ke airport. Lepas tu bayangkan kan, kita dah lepas screening, dah lepas semua DPT semua tu, dah buat macam-macam. Lepas tu, ni di last kali checkpoint dekat airport tu, siapa punya suhu lebih daripada 37 dan lebih, tak boleh masuk. Dan dia boleh, dia dah call parents semua, cakap mak nak balik hari ni, 37 dan ke atas, balik. So, apa yang lecturer tu suruh, ambil kertas, ada satu kertas surat pelepasan dari Unimas. Kami kena kibas kat muka. Kibas nak bagi badan kita ni 37 ke bawah. Maksud dia kurang daripada 37 degree. So semua orang kelang kabut lah. Ambil lah kipas, letak kat muka. Yang mana perempuan-perempuan tu kan suka buat kipas kecil tu. Letak kat muka, bagi sejuk. Lepas tu yang mana lelaki ni ada yang jenis cool, relax macam tak ada apa kan. Salah seorang dia yang cakap ni lah. Okay, relax tak ada lah macam kelang kabut sangat. Apalah kelang kabut sangat. 37 tu suhu badan kot. Biasalah tu. Lepas tu, pergi masuk dalam. Lepas tu nampak lah ramai yang kena tahan. Kau semua bayangkan lah. Dia masuk dalam airport, lepas tu kena tahan pula. And then, sebabkan dia punya suhu tu 37 dan ke atas. Yang kebanyakan dia, yang Chinese lah. Chinese kan dia panas sikit badan dia. Sebab tu kalau kita tengok orang yang Cina, dia selalu bawa botol air. So masuk lah, relax kan, confident yang masuk dalam airport tu. Saya masuk, so check suhu. Pop, 37 ke atas. La ilaha illallah masa tu. Masa macam nak menangis. Dia serba tak kena masa tu. Emotion memang macam down. Lepas tu okay, dia suruh duduk tepi dulu. Sejukkan badan. Lepas tu memang kibas muka, kibas. Lepas tu ada abang tu cakap, adik tu buat turun semua beg semua tu, letak tepi, lepas tu baru badan akan sejuk. Lepas tu dengan aircon airport semua tu kan, kibas kan. Lepas tu alhamdulillah pergi check balik, okay bawah 37, maybe dalam 36 lebih kot masa tu. Lepas dapatlah pergi letak barang kat dalam luggage, dapatlah masuk dalam immigration semua tu, and then dapatlah duduk dalam boarding hall. And tunggu sampai pukul 5 tu dapatlah balik. Okay, and yang menarik dia, part yang dekat airport ni lah. Sebabnya ramai orang beritahu pasal part kat airport ni. Dekat airport tu, ada juga orang yang dah kibas kali kedua, dia tak lepas lagi. Lepas tu apa yang Unimas buat, dia panggil budak yang panas tu, dia letak dekat satu tempat duduk. Lepas tu dia ambil angin, dia talar dekat orang yang panas tadi tu. Yang banyakkan dia yang Chinese. Memang kipas tu macam mana? Macam budak-budak. Macam kita lepas main bola tengah peluh-peluh kan. Okay, nak ambil kipas tu kena kat kita tu. Macam tu lah. Duduk itu dalam 5 minit. Lepas tu check balik. Okay, lepas tak? Memang alhamdulillah lepas lah. Sebabnya dekat airport tu dah lah tak ramai orang. Bila tak ramai orang, dia akan sejuk-sejuk airport tu. Bila sejuk, lepas tu kita tambah angin kipas. So, memang suhu badan kita akan bawah 37 lah. So, dah ada seorang tu, dia 2-3 kali juga. Dia check. Barulah lepas bawah daripada 37 degree. So, itulah pengalaman selepas 5 tahun ulang alik Sarawak. Sampai daripada asasi sampailah ke master ni. Inilah pengalaman yang paling gila sekali. Sepanjang belajar. And pengalaman paling penat sekali lah. Sebab kena prepare daripada pukul 7 pagi. Lepas tu, dengan semua prosedur, sampai dekat rumah pukul 7 petang. 12 jam, babe. Prepare, contoh sejam sebelum boarding, baru pergi airport. Lepas tu, naik flight dalam 2 jam, dalam 3 jam je lah. 3-4 jam lah untuk prepare nak balik ni. Tapi kali ni 12 jam, babe. Okay lah, 12 jam tu. Budak yang bash,
ketiga, batch keempat, batch budak-budak Kelantan tu lagi sedih. Dia semua kena turun KL. Dari KL kena naik bas pergi balik kampung, balik ke kampung masing-masing. Bayangkan naik flight ke KL dalam 2 sejam lebih. Lepas tu naik bas pula ke kampung masing-masing. Lagilah penat. So itulah yang saya nak share hari ini. Alhamdulillah hari ini dapatlah buka puasa sekali dengan mak abah, dengan parent, dengan family. Dapat solat berjemaah sekali, dapatlah semua benda yang saya duk cakap tiap-tiap hari untuk back time sharing yang doakan dah untuk saya dapat semayang berjemaah, dapat buat berjemaah dengan family tu. And kita pun baru dapat perutusan dari BPM, kita ditambah lagi dengan 4 minggu. Semoga kita menggunakan masa-masa ni untuk merapatkan lagi ukhuwah kita dengan keluarga kita, dan kita jadikan masa ni masa yang produktif untuk kita, dengan kita banyakkan menelaah ilmu dan kita banyak lagi beribadah. Lagi-lagi kita di penghujung bulan Ramadan ni. Okey, sebelum saya mengakhiri sharing ni, saya ingin mengajak rakan-rakan sekalian untuk download untuk langgan ebook Dr. Rizal tu, sebabnya bukannya fanatik Dr. Rizal ke apa, tapi sebabkan Dr. Rizal punya ilmu tu efektif, and then macam terhutang budi dengan Dr. Rizal, sebab dia yang banyak, walaupun dia just jumpa dia punya dengar dia punya talk tu 2-3 kali je, tapi ilmu dia tu saya amalkan dan alhamdulillah result okey lah, tak ada lah kebabung sangat, kira baik lah juga. Okay, saya nanti akan bagi link dekat dalam description nanti. Harap you all boleh langgan lah buku ni, sebab dia promosi dia tinggal lagi 10 hari lagi. So memang mahal sikit, tapi RM129 untuk 4 buku. So you all boleh bahagi sendirilah. Satu buku tu dalam RM25 macam tu je pun. 20 lebih lah. Sebabnya, tapi you all kena tahu, bila kita invest duit untuk ilmu ni, kita tak akan rugi. Bila kita invest duit untuk ilmu, kita akan tingkatkan lagi darjat kita akan lagi hebat lagi. Biarlah kita rugi dari segi duit, tapi kita tak akan rugi dari segi martabat Allah akan bagi untuk kita nanti. Hatta Allah beritahu apa? Haiwan-haiwan di langit dan di laut akan mendoakan orang-orang yang menuntut ilmu. Begitu juga bila kita menuntut ilmu dengan kita beli buku ebook Dr. Rizal ni. Itu saja perkongsian saya daripada malam ini. Semoga perkongsian saya bermanfaat kepada you all semua. Dan hari ni saya dah mula buat live dekat rumah. And saya tak tahu sebenarnya nak buat live kat mana. So sini buat kat dalam bilik tetamu je. Okay, itu saja perkongsian saya. Semoga manfaat. Dan jumpa pada malam-malam yang akan datang. Okay, jumpa esok pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.